Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini kita sambung dengan bahagian yang ketiga, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri usahawan yang berjaya. So, kamu sebagai calon sepatutnya dapat menerangkan sifat-sifat peribadi usahawan, antaranya adalah inisiatif yang tinggi, berani mengambil risiko, kreatif, inovatif dan lain-lain. Ada banyak ciri ya. So, kamu kena hafal seberapa banyak yang boleh dan berikan contoh yang sesuai. So, tajuk ni sangat popular dalam peperiksaan khususnya kajian kes. Di mana kamu diminta kenal pasti apakah sifat-sifat peribadi untuk contoh usahawan yang diberikan dalam kes. Alright, yang pertama ialah inisiatif yang tinggi. Initiate maksudnya memulakan sesuatu. So, usahawan yang ada inisiatif ni, dia mampu menganalisis situasi. Dia analyse situasi yang dihadapi dan mengambil tindakan proaktif. Proaktif maksudnya buat sesuatu tanpa diarah. Menjalankan tanggungjawab tanpa disuruh. Itu dipanggil inisiatif yang tinggi. So, dia juga sentiasa mencari peluang perniagaan yang belum diterokai. Initiate, dia tengok apa yang wujud atau apa peluang yang ada untuk diceburi walaupun orang lain belum mula lagi. Itu dipanggil inisiatif yang tinggi. Sebagai contoh, katakan cerdas ni seorang usahawan ladang ternakan ayam. Dia mendapati harga makanan ayam ni semakin meningkat. So, dia dah mengambil tindakan proaktif iaitu membeli stok tambahan untuk kegunaan masa depan. Kalau dia tak ambil tindakan ni, mungkin harga akan terus meningkat dan dia mengalami kerugian. Kos dia akan meningkat. So, dia mengambil tindakan proaktif, dia dah beli stok dan simpan. So, tu inisiatif. Yang kedua, berani mengambil risiko. Mengambil risiko maksudnya mengambil tindakan yang tak pasti hasilnya. Contohnya, kalau kita mulakan suatu perniagaan, mungkin berjaya, mungkin tak berjaya. Itu dipanggil risiko. Usahawan ni, dia boleh analyse dan menghitung risiko. Bukan dia ambil risiko sebarangan. Dia akan menghitung risiko agar boleh menjamin pulangan pada masa depan. So, dia juga mampu menangani atau menghadapi keadaan ketidakpastian dengan keyakinan yang tinggi. Dia percaya. Dia percaya dia boleh berjaya. Contohnya, Encik Raj, seorang usahawan ladang ternakan ayam, buka satu lagi ladang dengan modal sebanyak RM250,000. Dia sanggup melaburkan modal sebanyak RM250,000 sebab dia percaya dia akan dapat pulangan tinggi pada masa akan datang. Ini dipanggil mengambil risiko. Dia tak pasti, mungkin berjaya, mungkin tak berjaya, tapi dia percaya. Dia percaya dia akan dapat pulangan tinggi pada masa akan datang. Alright. Yang ketiga, kreatif. Kreatif maksudnya cipta sesuatu yang baru. Create something new. Hasilkan idea baru dengan melihat persekitaran. Cipta produk baru yang dapat memenuhi kehendak pelanggan. Itu dipanggil kreatif. Ability to create something new. Itu create. Cik Umairah, seorang pemilik kilang alat tulis, berjaya cipta sebuah pen yang juga boleh bertindak sebagai pengimbas dan merakam suara. Itu dipanggil kreatif. Cipta sesuatu yang baru. Kenapa dia keluarkan pen serbaguna ni? Boleh memenuhi kehendak pelanggan. Dia tengok apa kehendak masyarakat. Dia tengok persekitaran. Apa yang masyarakat perlukan, dia cipta. Itu dipanggil kreatif. Yang keempat, inovatif. Inovatif maksudnya membuat pembaruan. Buat penambahbaikan pada produk sedia ada. Contohnya, ubah saiz, kegunaan, reka bentuk yang boleh membawa keuntungan. Pada masa yang sama boleh memenuhi kehendak pelanggan. Itu dipanggil inovatif. Buat pembaruan. So, inovasi produk ni boleh meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bila kita buat pembaruan, boleh meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contohnya Encik Hafizan, seorang pemilik perniagaan elektronik, berjaya ubah suai kipas angin dengan menambah muzik apabila dihidupkan. Jadi, bila kita switch on kipas ni, dia boleh main muzik. Itu inovatif. Membuat pembaruan. Dia ubah suai produk yang sedia ada segi saiz, kegunaan, reka bentuk. Itu dipanggil inovatif. Contohnya, meja makan diubah suai menjadi katil. Kabinet pakaian diubah suai menjadi tempat tidur. Itu dipanggil inovatif. Ubah suai. Yang kelima, keyakinan diri yang tinggi. Believe in himself. Dia percaya dia mampu buat.
Okey, percaya pada kebolehan dan kemampuan atau keupayaan diri. Mampu mengatasi alangan yang dihadapi. Dia percaya dia boleh mengatasi semua rintangan atau alangan yang dihadapi. Okey. Macam mana? Dia cuba melengkapkan diri dengan kemahiran dan ilmu. Dia belajar benda yang baru. Okey, supaya dia tahu dia boleh atasi segala alangan. Untuk mengatasi alangan ni dia perlukan skill, kemahiran, pengalaman dan sebagainya. Okey. Encik Ruben berasa yakin dan mampu menangani masalah perniagaan dengan sendiri sebab beliau sering membaca dan mempelajari kaedah baru menangani masalah perniagaan. So, dia ada keyakinan sebab dia ada kebolehan. Kebolehan dia belajar daripada orang lain ataupun baca. Okey. Bijak mengambil peluang. Okey, bijak mengambil peluang ni, usahawan ni sentiasa memikirkan matlamat yang hendak dicapai. Dia sentiasa fikirkan orient matlamat. Ini menyebabkan mereka melihat persekitaran dan cari peluang yang wujud. Okey, sentiasa fikirkan matlamat. Ini membolehkan mereka lihat persekitaran dan cari peluang yang wujud. Okey. Contohnya melihat perubahan sosio budaya, teknologi, ekonomi untuk kenal pasti peluang yang wujud. Okey, sosio budaya ni sentiasa berubah. Cara pakaian, agama, okey, cara kita bersosial, okey, cara makanan, itu perubahan sosio budaya. Teknologi sentiasa berubah. Okey, dulu ramai orang naik teksi, sekarang ramai gunakan Grab sebab perubahan teknologi. Perubahan ekonomi, okey, taraf hidup meningkat, kuasa beli meningkat. Semua ni akan wujudkan peluang perniagaan. Okey. Encik Hafizan, seorang pengeluar kereta ubi dan pisang menggunakan kaedah pesanan atas talian online kerana dia rasa kaedah ni boleh meluaskan pasaran dan memudahkan pengurusan bayaran. So, ini mengambil peluang. Perubahan yang wujud sekarang ni, ramai orang menggunakan kaedah online. So, Encik Hafizan menggunakan kaedah online. Okey. Berwawasan maksudnya berpandangan jauh. Memandang ke hadapan. Okey. Dia ada matlamat masa hadapan yang jelas. Dia menetapkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Short term, long term. Dia ada sasaran jangka pendek, sasaran jangka panjang dan mampu menjangka sesuatu kemungkinan. Itu berwawasan. Okey. Contohnya Cik Pewen, seorang pengusaha perabot menetapkan sasaran perniagaan untuk 5 tahun. Pandang ke hadapan serta bertekad untuk mencapai sasaran tersebut. Dia mampu menjangka apa kemungkinan yang akan berlaku. Itu berwawasan. Okey. Kita ada ciri tambahan seperti lokus kawalan, percaya pada kemampuan diri, dorongan atas kejayaan, iaitu semangat bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan sesuatu agar mencapai kejayaan, sanggup berkorban, korbankan masa, tenaga, wang ke atas usaha yang dilakukan, orientasikan masa hadapan, itu boleh menjangka perubahan masa hadapan serta mampu buat unjuran yang tepat. Unjuran maksudnya ramalan. Okey. Sifat kepimpinan, dia ada jenis kepimpinan karismatik, berwawasan, okey, bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab ke atas keputusan dan tindakan yang diambil. Okey. So ada banyak sifat usahawan ya. Jadi kamu kena kaitkan mengikut contoh yang telah diberikan. Okey. Okey, tengok contoh soalan ni. Nyatakan 4 sifat peribadi seorang usahawan yang berjaya. Okey, perhatikan soalan. Nyatakan 4 sifat peribadi usahawan yang berjaya, just sebut. 4 sifat peribadi usahawan yang berjaya ialah apa? Inisiatif yang tinggi, kreatif, inovatif, berani mengambil risiko. Itu sifat peribadi usahawan yang berjaya. Uraikan 3 sifat peribadi usahawan yang berjaya. Okey, uraikan 1 fakta, 1 uraian. 3 sifat peribadi usahawan yang berjaya ialah 1. Kreatif. Kebolehan usahawan mencipta sesuatu yang baru. Inovatif. Kebolehan usahawan untuk membuat pembaruan. Okey, berani mengambil risiko. Iaitu usahawan berani menangani ketidakpastian. Okey, itu fakta dengan uraian. Jelaskan 2 sifat peribadi. Jelaskan kena buat apa? 1 fakta, 1 uraian, 1 contoh. Sebab soalan kata jelaskan. Okey. Yang ni fakta telah diberikan. Jelaskan 1 uraian, 1 contoh. Okey. Jadi kamu dapat 2 markah untuk setiap satu. Okey.
Biasa yang ni keluar dalam kajian kes. Okey, katakan kamu diberi contoh kajian kes ni. Okey, cuba bacakan. Mungkin tulisannya agak kecil. Universal Supplier System ni merupakan sebuah syarikat yang memulakan perniagaan dengan mengumpul hasil perabot. Okey, rotan yang sangat berjaya di Malaysia. Dia mulakan perniagaan pada tahun 2005. Okey, mengambil pelbagai jenis perabot. Okey, disebabkan bekalan perabot tak menentu, dia tak dapat memenuhi permintaan perabot. Okey. Pemilik USS iaitu Zalihat Awang buat keputusan untuk buka sebuah kilang kecil menghasilkan perabot dengan modal sebanyak RM35,000, okey, dan pinjaman mara RM45,000. Zalihat telah mengikuti latihan sebanyak 6 bulan di pusat latihan Kraf di Kerawang. Zalihat sedar bahawa produk USS ni perlu mempunyai keunikan supaya boleh bersaing dengan pesaing lain. Zalihat telah menghasilkan perabot yang campur dengan kain batik. Okey. Mengikut kursus anjuran Kolej, Komuniti dan juga SIRIM. Okey. Perenggan yang kedua, syarikat telah diperluang untuk mengeluarkan perabot rotan secara besar-besaran dengan bantuan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. Di samping daya usaha Zalihat, USS telah memenangi pelbagai anugerah seperti produk kraf terbaik, usahawan terbaik. USS juga sering menyertai pameran produk yang dijualkan oleh matrik seperti UAE, Jepun dan Korea Selatan. Okey. So ini contoh kes berkaitan dengan seorang usahawan. Soalan minta kamu jelaskan ciri-ciri peribadi Zalihat sebagai seorang usahawan. So bila baca kes ni, kamu akan nampak contohnya dia menggunakan modal RM35,000 pinjaman untuk mulakan sebuah perniagaan. Ini menunjukkan dia berani menanggung risiko. Mengikuti latihan, ini menunjukkan dia seorang yang ada inisiatif yang tinggi. Dia ambil proaktif untuk belajar. Okey. Lepas tu, menghasilkan perabot yang campur dengan kain batik. Ini boleh anggap sebagai kreatif atau inovatif. Kalau kamu tak pasti, sebut kreatif bagi contoh ni, inovatif bagi contoh yang sama. Okey. Mengikuti kursus anjuran Kolej, Komuniti dan SIRIM ni menunjukkan inisiatif yang tinggi. Okey. Dia juga menyertai pameran produk. Ini menunjukkan dia ni memandang ke hadapan atau you can say bijak merebut peluang. Okay? So ini cara kita nak kenal pasti sifat-sifat peribadi. Baca dan cuba kenal pasti. Okay? Satu lagi contoh, ini berkaitan dengan Anis Food Sendirian Berhad. Okay? So ini pengenalan. Pada peringkat permulaan, operasi perniagaan dijalankan dengan bantuan seorang pembantu dan pengantaran kek coklat ke Petronas dilakukan sendiri oleh Sophia Anis sehingga tahun ketiga. Ini menunjukkan dia sanggup berkorban. Okey, dia sanggup bekerja ni. Okey. Sophia Anis turut menekankan dalam perniagaan kita perlu berusaha sehabis mungkin dan tidak boleh sambil lewat seperti peribahasa anda seribu daya tak anda seribu dalih. Ini menunjukkan dia ni tidak mudah putus asa. Okay? Atau you can use the word sanggup berkorban. Okay? Anis pernah melalui saat getir kemerosotan jualan kek yang menyebabkan rumahnya dilelong. Ni you can say menanggung risiko ataupun tidak mudah putus asa. Okay? Anis tidak mahu menyerah kalah, menunjukkan dia tidak mudah putus asa. Okay? Memasuki sektor korporat dan syarikat penerbangan AirAsia Malaysia Airlines telah berjaya masuki pasaran Tesco, Giant, 7-Eleven. Ini menunjukkan dia bijak merebut peluang. Okey. Anis pun juga dalam perancangan untuk mendapat pengiktirafan piawaian antarabangsa inisiatif. Okey. So ini cara kita nak kenal pasti. Okey. Seiring dengan peningkatan kualiti pengeluaran telah mengembangkan perniagaan luar negara masuki pasaran Indonesia dan Asia Barat. Ini menunjukkan bijak merebut peluang. Memperkenalkan bekas berbentuk love. Ini menunjukkan kreatif. Memperkenalkan Anis Coffee. You can say kreatif atau inovatif. Resipi yang diadun sendiri menunjukkan kreatif. Okey. Suasana kekeluargaan yang diwujudkan oleh pengusaha dengan pekerja. Ini menunjukkan sifat kepimpinan. Ini cara kita nak kenal pasti sifat-sifat peribadi usahawan yang berjaya. Okey. So, ini berkaitan dengan contoh kes ya. So, cikgu harap apa yang cikgu dah sampaikan ni membantu kamu memahami sifat-sifat peribadi usahawan yang berjaya. So, harap kamu akan subscribe video cikgu ya. Okay, bye. Selamat mencuba.